Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada kitab Nailul Awtar ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ni diberkati oleh Allah Taala. Dalam perbincangan kita yang semalam, yang lepas, kita ada bincang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk di dalam Kaabah. Masa itu di awal pembukaan kota Mekah. Masa Nabi SAW masuk itu, Nabi nampak ada dua tanduk kibash. Kalau kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syaukani ini, dikatakan kibash itu adalah kibash yang Nabi Ismail AS digantikan. Semasa Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sembelih Nabi Ismail AS. Jadi masa nak sembelih itu, Ismail tu telah diganti dengan kibash. Jadi tanduk dia itu diletak di dalam Kaabah, dijadikan sebagai perhiasan di dalam Kaabah. Jadi Nabi Muhammad SAW masa awal pembukaan kota Mekah, Nabi Muhammad masuk. Masa Nabi Muhammad masuk, Nabi nampak ada tanduk tu. Nabi Muhammad memaklumkan kepada Uthman bin Talhah radhiyallahu an supaya dia pergi selimutkan, tutup dengan kain. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah Aisyah. Dekat rumah Aisyah tu ada satu tirai, yang mana tirai itu ada gambar, dan Nabi Muhammad suruh turunkan. Alasan Nabi SAW, Nabi kata masa semayang hati Nabi SAW terganggu. Jadi di situ kita bincang, Imam Syaukani telah simpulkan bahawasanya kalau kita semayang menghadap ke arah itu ada gambar yang boleh mengganggu hati kita semayang, maka ketika itu hukum semayang dalam keadaan begitu tu adalah makruh. Maka demikianlah dikiaskan kepada yang lain, seperti kita pakai baju yang ada gambar. Begitu juga kita menghias-hiaskan masjid. Kita hiaskan tempat mihrab, bahagian hadapan semayang itu kita hias, jadi di situ tu boleh mengganggu kita semayang, maka hukumnya adalah makruh begitu. Satu. Yang keduanya kita bincang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi orang yang dah masuk masjid lepas tu azan dilaungkan nak keluar. Nak keluar tu tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada khilaf, dua pandangan. Yang pertama pandangan majoriti ulama, termasuk yang mengatakan sebegitu adalah Imam At-Tirmizi dan juga Ibrahim An-Nakhai, yang mana dua ulama' ni mengatakan hukumnya adalah haram. Kita dah masuk masjid, azan dilaungkan, kita keluar tu hukumnya adalah haram. Tapi ada seorang ulama' namanya Imam Ibn Ruslan, dia kata tak haram, tetapi sekadar makruh sahaja. Tu kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab dia Syarhus Sunan. Begitu. Type. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya-Allah kita masuk bab wujub awabu istiqbalil qiblati, bab yang menjelaskan berkenaan dengan menghadap arah kiblat. Babu wujubihi lis-salati, bab pada menyatakan wajib menghadap arah kiblat ketika kita solat. Jadi bila kita solat, antara syarat utamanya adalah menghadap arah kiblat. Apa dalilnya? Itu persoalan. Dalilnya adalah yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an fi hadisin ya'ti dzikruhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبَغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mahu menunaikan solat, maka sempurnakan wuduk kamu. Kemudian menghadaplah arah kiblat dan bertakbirlah kamu. Jadi hadis ni Nabi Muhammad SAW kata, yang pertama nak menunaikan solat, yang kedua kita perlu berwuduk, yang ketiga menghadap arah kiblat, yang keempat kita terus angkat takbir. Ni hadis dia, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa huwa lafzu Muslim wa huwa yadullu ala wujubul istiqbali wa huwa ijma'ul muslimin illa fi halatil ajzi aw fil khawfi inda iltihamil qitali aw fi salati tatawwu'i kama sayati. Kata Imam Asy-Syaukani, dia kata ini menjadi dalil bahawasanya wajib kita menghadap arah kiblat, dan ia adalah ijma' ulama'. Apabila kita semayang, menghadap arah kiblat ini adalah ijma' ulama' mengatakan wajib. Kecuali kalau kita ada kelemahan untuk menghadap arah kiblat, ataupun disebabkan kita ada ketakutan ketika peperangan dan sebagainya lah.
Dan antara yang lain dikatakan tidak wajib menghadap arah kiblat itu adalah sembahyang sunat. Tu ada pengecualian lah. Jadi asal sembahyang menghadap arah kiblat itu hukumnya adalah wajib. Wajib menghadap arah kiblat. Kecuali kalau ada faktor keuzuran. Itu tak apalah. Kita tak boleh nak menghadap ke faktor sakit ke, ataupun kenderaan ke, ataupun dalam keadaan kita takut. Begitu juga sembahyang sunat. Begitu. Wa fi sahihi min hadisin Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa iza qaluha wa sallu salatana wastaqbilu qiblatana wa dhabahu dhabihatana wa qad hurimat alaina dima'uhum wa amwaluhum wa qad faqad haramat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabiha 'ala Allah wa hisabuha 'ala Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallam daripada Anas bin Malik, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku disuruh untuk memerangi manusia yang mereka hinggalah mereka menyebut la ilaha illallah. Apabila mereka mengucap la ilaha illallah, mereka semayang seperti semayang kita, dan mereka menghadap arah kiblat kita, dan mereka sembelihan kita. Waqad haramat alaina dima'uhum, sesungguhnya haram atas kami darah-darah mereka, harta mereka, kecuali dengan yang jalan yang sebenar, dan segala hisab mereka itu terletak di atas Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah gambarkan bahawasanya faktor semayang itu perlu menghadap arah kiblat begitu. Wa qalat al-Hadawiyah inna istiqbal al-qiblati min syarti sihhati salati. Berkata Al-Hadawiyah, seorang ulama lah pada zaman dahulu, Al-Hadawiyah. Dia kata sesungguhnya menghadap arah kiblat itu di antara syarat-syarat sah semayang. Jadi kalau kita semayang, antara syarat utamanya adalah menghadap arah kiblat. Gitu. Siapa semayang tidak menghadap arah kiblat, maka solatnya tidak sah. Alladhi akhrajahu Tirmizi wa Ahmad wa Tibrani min hadis Amir bin Rabi'ah bilafzin. Ada satu hadis daripada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, namanya Amir bin Rabi'ah, dan antara perawi hadis ni adalah Ahmad, Tibrani dan juga At-Tirmizi. Mengatakan bahawasanya kunna ma'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin. Ceritanya satu malam kami ni semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam tu malam yang muslimah, gelap sangatlah, terlalu gelap. Falam nadri ainal qiblata, kami tak tahu kiblat kat mana. Wa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Lalu setiap lelaki yang ada di kalangan kami itu semayang berdasarkan kepada mana yang dia rasa. Dia rasa seorang rasa ke kanan, seorang rasa ke kiri, seorang rasa ke depan. Macam itulah, pakat-pakat menghadap atas apa yang mereka rasa itulah. Falamma asbahna zakarna dzalika lin Nabi sallam. Apabila waktu pagi, perkara itu kami pun ceritalah kepada Nabi sallam. Malam tu mereka nak semayang, tak tahu arah kiblat, gelap sangat, tak tahu kan. Satu antara yang lain pun tak nampak. Maka mereka pun semayang berdasarkan apa yang mereka sangka itu adalah kiblat. Jadi ada masing-masing lah, ke kanan ada, kiri ada, macam itulah. Jadi bila semayang tu, habis semayang pagi esok tu mereka pun cerita perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka cerita dekat Nabi, lalu fanazala, lalu Allah Taala menurunkan ayat Quran. Fa aynama tuwallu fasamma wajhallah, di mana sahaja kamu menghadap, maka kamu akan dapati di situ adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semayang pada malam tu menghadap mana-mana pun itu dikira sebagai okey begitu. Itu lebih kurang maksud hadis dia. Fa innal istiqbala law kana syartan la wajabat al-i'adatu fil waqti wa ba'dahu li'anna syarta yu'athiru admuhu fil admi. Dia kata sekiranya menghadap itu adalah syarat, sudah pasti mewajibkan ulang semayang pada waktu itu ataupun selepas daripada waktu itu. Jadi sekarang ni habis daripada semayang, di kalangan para sahabat yang tidak menghadap arah kiblat itu, masing-masing anggapan itu, Nabi Muhammad tak suruh mereka ulang balik semayang. Nabi tak suruh mereka ulang balik semayang. Jadi di situ tu ada sebilangan ulama pergi tafsirkan di situ itu menandakan dia tidak syarat bagi semayang. Sebenarnya pandangan itu telah dijawab dalam mazhab Syafi'i lah. Syafi'i kata itu tak apa sebab ijtihad. Sebenarnya semayang memang mesti menghadap arah kiblat. Itu kalau kita duduk depan Kaabah dan kita yakin. Bayangkan kalau kita jauh, macam kita duduk kat Malaysia sebagai contoh. Kita tengok arah kiblat tu jauh, Kaabah tu jauh. Maka ketika itu tertakluk kepada al-ijtihad. Macam mana kita punya sangkaan bahawasanya yang kita hadap ini adalah arah kiblat. Ketika itu kalau kita tersilap, maka ia tidak dikira sebagai batal. Semayang kita tetap dikira sebagai sah. Begitu. Baik. Wa minha hadis Jabir indal Baihaqi bilafzin
sallaina lailatan fi ghayam wa khafitu alaina wa khufiyat alaina al-qiblatu falamma insarafna nazarna fa idza nahnu qad sallaina ila ghairi al-qiblati fadhakarna dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qad ahsantum wa lam ya'muruna an nu'ida. Baik, dia kata daripada hadis Jabir bin Abdullah yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan lafaz, kami telah menunaikan satu solat pada waktu yang terlalu gelap, malam yang terlalu gelap. Dalam keadaan kami tak tahu kat mana arah kiblat. Maka ketika itu, falamma insarafna, kami semayang macam biasa. Lepas semayang kami pun balik. Nazarna fa izan nahnu sallaina ila ghairil kiblati. Lepas tu bila datang siang, lepas tu kami tengok rupa-rupa kami ni semayang masing-masing bukan ke arah kiblat yang sebenar. Cerita pada malam tu, sahabat Nabi semayang ni tak ikut arah kiblat. Lalu perkara itu kami ceritalah dekat Nabi SAW. Nabi Muhammad kata, kamu telah melakukan benda yang betul. Kata Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tak suruh pun kami mengulangi balik semayang. Hadis tu Jadi dalam hadis ni, mereka semayang malam. Lepas tu tak tahu arah kiblat, ikut dan mana arah pun mereka semayang. Pagi esok tengok, rupa-rupa ni kiblat kita ni tak betul semua. Ceritalah benda tu kat Nabi SAW. Nabi kata okey. Benda tu okey. Dan Nabi kata, Nabi tak kata pun, ulang balik semayang. Nabi tak kata lagu tu. Ini kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kita akan nampak yang pertama wajib kiblat. Lepas tu yang kedua nampak macam kiblat ni macam longgar sikit. Macam mana Nanti kita akan tengok perbincangan ni yang akan dibahas oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Taib. Annal ayah innama nuzilat fi tatawwu khasatan kama fi sahihi Muslim. Jadi dibahas oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Dia kata sebenarnya ayat Quran yang menceritakan tentang di mana sahaja yang kamu akan dapati wajah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan satu malam Nabi Muhammad dan para sahabat semayang gelap tak tahu arah kiblat, maka mana-mana pun orang semayang. Jadi semayang itu adalah semayang sunat sebenarnya kata Imam Syaukani. Malam tu bukan semayang Isyak. Sebenarnya malam tu semayang tahajud. Jadi mereka semayang sunat, mana kiblat pun diorang tak tahu, diorang rembat dia semayang kan. Maka itu bermaksud dan bila diberitahu pada Nabi, Nabi tak suruh pula ulang semayang. Jadi di situ Imam Syaukani kata semayang itulah semayang sunat, bukan semayang wajib. Semayang wajib memang wajib ada arah kiblat, tetapi kalau semayang sunat, menghadap arah kiblat itu kategorinya adalah sunat. Jadi kalau tak menghadap tak apalah, semayang itu sudah dikira sebagai sah, tak payahlah ulang balik. Ini kata Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Taib. Okey, wa minha hadisun Muaz inda Tibrani fil Awsat bilafsin sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin ghiyam fi safarin ila ghairi al-qiblati falamma qada as-salata wa sallama tajallat asy-syamsu faqulna ya Rasulullah sallaina ila ghairi al-qiblati faqala qad rufi'at salatuna bihaqqiha ila Allah azza wa jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dan hadis ini ada dalam kitab Al-Awsat yang disusun oleh Imam At-Tibrani. Dia menyatakan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang terlalu gelap dan dalam permusafiran mereka semayang tanpa menghadap arah kiblat. Apabila selesai daripada semayang, bagi salam, matahari pun dah terang, kami pun cerita benda tu kepada Nabi sallam yang kami ni semayang tidak menghadap arah kiblat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, solat kamu telah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang benar. Maksudnya semayang itu sudah dikira sebagai sah. Jadi hadis ni menceritakan tentang dalam permusafiran di atas kenderaan, bila kita semayang tidak menghadap arah kiblat, maka ia dibolehkan. Begitu. Ni komen daripada Imam Asy-Syaukani lah. Begitu. Baik. Habis. Jadi di sini kita boleh simpulkan daripada tajuk di sini, menghadap arah kiblat itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Kecuali kalau ada keuzuran dan juga bagi semayang sunat. Kalau ada keuzuran ni, uzur ni banyaklah. Faktornya mungkin kita tak mampu, mungkin faktor kita takut, mungkin faktor kita bermusafir. Itu semua keuzuran yang membenarkan kepada kita kalau kita tak menghadap arah kiblat boleh. Ada satu lagi yang dikatakan boleh tidak menghadap arah kiblat, iaitu bila semayang sunat. Semayang sunat boleh kalau kita semayang tidak menghadap arah kiblat. Itu cerita dia. Taib. Okey, kita tengok hadis yang kedua. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nasu biquba'in fi salati subhi iz ja'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata qur'anun wa qad umira an yastaqbala al-qiblata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bati muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika mana manusia yang ini merujuk pada sahabat yang mana mereka itu sampai dekat Quba, dan ketika itu adalah semayang subuh. Ketika itu datang seseorang, dia bagi tahu
Jadi cerita sahabat-sahabat Nabi yang di Quba. Masa tu Nabi Muhammad tak ada lah. Dia orang sembahyang dekat Quba dan masa tu mereka sembahyang subuh. Cerita ni. Tiba-tiba datang seseorang. Dia datang seorang faqala inna Nabi sallam qad unzila alaihi al-lata Qur'anun. Kata sahabat tu pada malam tadi Al-Quran, ayat Quran telah diturunkan untuk menyatakan bahawasanya kiblat ini bukan lagi Baitul Maqdis. Ceritanya mereka ni sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu mereka menghadap arah Baitul Maqdis lagi. Mereka tidak menghadap arah Baitullah Al-Haram sebab belum diturunkan. Masa mereka tengah sembahyang tu, datang sahabat Nabi seorang. Seseorang tu, kalau kita tengok dalam kitab Imam Asy-Syaukani ni, disebut orang itu, apa nama dia? Dia disebut. Apa? Nanti kita akan sebut nama dia. Orang tu nama Ubad bin Bashar. Ubad bin Bashar radhiyallahu an. Jadi Ubad bin Bashar ni datang. Bila datang, dia kata, korang tahu tak? Pada malam tadi, Allah Ta'ala telah turunkan satu firman dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kiblat kita bukan Baitul Maqdis lagi, tetapi menghadap arah Baitullah Al-Haram. Masa tu, sahabat Nabi tu tengah sembahyang subuh pada masa tu. Dia kata, waqad umira an yustaqbala. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah disuruh bahawasanya baginda menghadap kiblat, fastaqbiluha, maka menghadaplah arah kiblat. Ini Kaabah lah. Wa kanat ujuhuhum ila Syam. Dan ketika itu, muka mereka menghadap arah Syam. Syam ni Baitul Maqdis lah. Syam ni je luas, bukan semata-mata Syria. Dia Palestin, Syria, Lebanon, dia belaka lah tu. Ketika itu mereka menghadap ke arah tu, arah Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bati. Dan masa mereka tengah sembahyang itu, mereka pun terus berpaling ke arah kiblat, arah Kaabah gitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. An Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis fanazalat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunaikan salat dalam keadaan menghadap arah Baitul Maqdis. Nabi Muhammad sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Cerita dia. Masa tengah sembahyang tu, Allah Ta'ala turun satu firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sesungguhnya kami telah melihat muka kamu Muhammad menghadap ke arah langit. Maka menghadaplah kamu ke arah kiblat yang kamu minta, iaitu menghadap arah Baitullah Al-Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadaplah olehmu wahai Muhammad akan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Inilah ayat Quran yang menceritakan tentang pemalingan kiblat daripada Baitul Maqdis ke arah Baitullah Al-Haram. Cerita hadis ni. Famarra rajulun min Bani Salamah wa hum ruku'un. Jadi cerita di tempat lain. Ada seorang lelaki daripada Bani Salamah. Dia berjalan-jalan sampai dekat kawasan Bani Salamah tadi, didapati orang situ tengah sembahyang rokok. Masa tengah rokok lah dia orang. Fi salatil fajri. Masa tu orang sembahyang subuh. Jadi masa tu mereka sedang sembahyang subuh. Masa mereka sembahyang subuh itu, lalu lelaki ni dia tengok, kaum aku ni sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Lepas tu tengah rokok pada masa tu. Wa qad sallu rak'atan. Mereka itu dah selesai dah satu rakaat. Ni yang di kalangan sahabat-sahabat yang duduk di kalangan Bani Salamah tu. Fanada, lalu dia pun panggil. Yang Muhammad ni, yang seseorang lelaki Bani Salamah bila tengok tu, dia pun menyeru, dia panggil dengan suara yang tinggi lah, dia panggil. Kalau kita melaung, dia melaung. Ala innal qiblata qad huwilat famalu kama hum nahwal qiblah. Kita ketahuilah, sesungguhnya kiblat itu telah dipalingkan ke arah Baitullah Al-Haram. Maka berpalinglah kamu semua seperti mana kamu berpaling ke arah Baitullah Al-Haram. Cerita dia dalam hadis ni, Allah Ta'ala dah turun firman kepada Nabi Sallam, tinggallah Baitul Maqdis, menghadaplah arah Baitullah Al-Haram. Esok paginya, subuh tu, ada seorang lelaki di kalangan Bani Salamah, dia berlalu di kalangan kelompok masyarakat ketika itu, yang mereka sedang sembahyang subuh, dan ketika itu mereka sedang rokok. Bila dia tengok yang lelaki tadi ni terus seru, dia panggil, dia bagi tahu. Dia kata cukuplah, Allah Ta'ala dah turun firman, kiblat bukan ke sini tapi menghadaplah ke arah Baitullah Al-Haram. Cerita hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Al-Imam Abu Daud. Baik. Cuma berlaku sikitlah perdebatan berkenaan dengan bilakah Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi berpaling arah kiblat. Jadi turun firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' itu, masa tu Nabi Muhammad tengah semayang. Semayang tu semayang apa? Zuhur ke, asar ke, isyak ke? Itu satu persoalan lah. Kat sini dia buat marilah beberapa komentar. Dia kata, wa fi hadis Umarah bin Aus anna allati salaha an-Nabi sallam ilal Ka'bah ihda salatai al-ashi. Ada ulama mengatakan yang ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semayang merujuk pada waktu petang. Yang mana tak tahu. Mana tahu? Nanti kita tengok lagi. Dia kata wa hadis Tulaitah
wa fi hadis Abi Sa'id Ibnul Ma'li annaha az-zuhru. Ada pula satu riwayat kata sembahyang itu sembahyang zuhur. Ada satu riwayat begitu. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Ma'li. Ada pula wa wajadna riwayat al-asri asra. Jadi Imam Asy-Syaukani dia kata, pada pandangan aku berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang lebih kuat, aku dapati sembahyang itulah sembahyang asar. Jadi ada khilaf lah. Ada orang kata sembahyang itu sembahyang zuhur. Ada ulama kata sembahyang itu sembahyang asar. Kata Imam Asy-Syaukani, pada aku sembahyang yang kuat ketika itu berlaku adalah ketika Nabi sedang sembahyang asar. Kata dia lah. Kenapa? Lisiqati rijaliha wa akhrajal Bukhari laha fi sahihihi. Sebab yang meriwayatkan hadis cerita tentang masa memalingkan kiblat Nabi ketika itu sedang sembahyang asar tu ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tu kata Imam Syaukani. Jadi Imam Syaukani ni lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan masa Nabi Muhammad tengah sembahyang, Allah Ta'ala turun firman, tinggalkan arah Baitul Maqdis ke arah Baitul Al-Haram. Ketika itu sembahyang itulah sembahyang asar. Begitu. Ada pandangan kata zuhur tapi pandangan yang kuat itu adalah pandangan yang mengatakan sembahyang itu sembahyang asar. Ini kata Imam Syaukani lah begitu. Baik. Qala Ibnu Sa'dan fi Tabaqat hakian an ba'dihim anna dhalika kana bi masjidin Nabi, masjid Madinah. Bi masjidin Madinah. Berkata Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat menceritakan berkenaan dengan kejadian itu berlaku di mana. Kata dia kejadian itu berlaku semasa Nabi Muhammad sembahyang dekat Masjid Madinah. Masjid Nabi. Itulah Masjid Madinatul Munawwarah kan. Wa yuqalu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min az-zuhri fil masjidihi bil muslimin summa umira an yatawajjaha ila al-masjidil haram fastadara ilaihi wa kana ma'ahu al-muslimun. Dikatakan ada satu riwayat menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sembahyang 2 rakaat zuhur. Bila sebut 2 rakaat maksudnya bukan sembahyang zuhur ni, sembahyang sunat. Ada riwayat kata macam itulah. Dan ketika itu sembahyang tu kat masjid dia bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh bahawasanya, dan kemudian baginda disuruh bahawasanya menghadap arah Masjidil Haram. Lalu baginda Nabi Muhammad pun berpalinglah ke arah Masjidil Haram dan bersama dengan Nabi ketika itu adalah orang-orang Islam yang lain. Cerita dia. Jadi yang pertama kita akan nampak sembahyang masa Nabi Muhammad SAW sembahyang tu turun firman Allah suruh tinggalkan Baitul Maqdis arah Baitullah. Sembahyang tu sembahyang apa? Pendapat yang paling kuat adalah sembahyang asar. Satu. Yang kedua, tempat tu di mana? Tempat itu berlaku di Masjid Madinah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Lepas tu macam mana pula ada riwayat kata 2 rakaat sembahyang zuhur. Ada pula kata macam tu Jadi wa yakunul ma'na bi riwayatil Bukhari annaha al-'asru ay anna awwala salatin sallaha ila al-Ka'bati kamilatan salatal 'asri. Jadi sebenarnya yang kata sembahyang asar yang diriwayatkan Imam Bukhari itu kata Imam Syaukani itu adalah sembahyang yang komplit, sembahyang sempurna. Sembahyang secara sempurna menghadap arah Baitullah Al-Haram, mula-mula sekali adalah sembahyang asar. Dan masa diturunkan firman itu ketika itu sembahyang zuhur, tapi diturunkan itu semasa baginda sudah berada pada rakaat yang kedua. Jadi tak sempurna lah. Seperti Imam Bukhari kata asar, itu merujuk pada yang sempurna itu. Ini takwil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Baik. Okey. Waqad waqa'at bayanu kayfiyati at-tahawul fi khabrin Tuwailah qalat fatahawwala an-nisa'u makana ar-rijali war-rijalu makana an-nisa'i. Cerita dia macam mana menghadap. Tengah sembahyang tu turun firman menghadap, pusing ke arah tu kan. Kata satu hadis yang diriwayatkan daripada Tuwailat. Dia berkata ketika itu wanita pergi ke tempat lelaki, lelaki pergi kepada tempat wanita. Maksudnya tengah sembahyang, lelaki kat depan, wanita kat belakang. Jadi macam mana tu? Situasinya adalah beralih tempat. Jadi wanita tu ke depan, yang lelaki ni ke belakang. Terus berpaling menghadap arah kiblat. Asalnya mereka menghadap arah Baitul Maqdis begitu. Qala al-Hafiz wa taswiruhu anna al-imama tuhawwilu min makanihi fil muqaddami al-masjid ila muakhiril masjid lianna man istaqbala al-Ka'bata istadarra Baitul Maqdis wa huwa Baitul Maqdis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menggambarkan situasi yang berlaku, iaitu imam ketika itu berpaling dengan cara asalnya duduk di depan masjid, dia pun pergi ke arah belakang masjid. Dia pergi depan, dia pusing pergi kat belakang kan. Tempat perempuan tu dia pergi ke situ, dia menghadap ke sana lah gitu Itulah menghadap begitu.
Kenapa? Sebab kiblat itu menghadap, dia membelakangkan Baitul Maqdis. Kalau kita menghadap arah Baitullah, jadi kita telah membelakangkan Baitul Maqdis. Jadi asalnya menghadap arah Baitul Maqdis. Lepas tu mereka pun berjalan pergi ke sebelakang menghadap arah Baitul Haram dan jadi terbalik pula kepada membelakangkan pula kepada Baitul Maqdis. Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Fayuhtamalu anna dhalika waqa'a qabla tahrimil amalil kasir kama kana qabla tahrimil kalam. Jadi timbul persoalan, bila mereka ni tengah semayang, Allah Ta'ala turun firman, dia orang pun tukar arah kiblat. Bukankah bergerak banyak? Kata Imam Asy-Syaukani, kemungkinan ketika itu belum lagi diwajibkan, belum lagi diharamkan bergerak banyak. Kan? Bila kita semayang, kita bergerak banyak ni batas semayang. Rupa-rupanya ketika itu belum lagi syariat mengatakan larang kita bergerak banyak semasa semayang. Maksudnya belum, masa tu kalau kita nak bergerak banyak kali tak apalah. Seperti mana pada ketika itu belum lagi diharamkan bercakap semasa kita solat. Kan? Awal Islam dulu, sahabat Nabi semayang, datang seorang dia boleh berbual. Benda tu awal Islam tak apa. Kemudian turun firman Allah Ta'ala tak bagi. Jadi ketika itu belum lagi diharamkan bercakap masa kita tengah semayang. Gitu. Taib. Mana ni? Wa yuhtamal an yakuna ightafara al-amalul madhkur min ajl maslahati al-madhkurah. Ada pula pandangan yang kedua. Yang pertama dia kata kemungkinan pada ketika itu bergerak banyak belum dilarang lagi. Ada pula pandangan kedua kata tak, sebenarnya dah dilarang dah. Tetapi pada ketika itu kita dibenarkan bergerak banyak, dimaafkan bergerak banyak kerana kemaslahatan yang penting. Nak tunaikan satu kewajipan di dalam solat, kita nak bergerak, boleh. Macam kita nak semayang menghadap arah kiblat yang salah. Kita tak tahu, tiba-tiba orang bagi tahu, salah kiblat tu. Orang kata kita tengah semayang ni. Kita pun bila tahu tu, orang bagi tahu salah kiblat, kita pun terus berpaling ke arah kiblat itu. Itu satu kewajipan. Kalau kita bergerak banyak kali pun ia dimaafkan. Ni komentar pada pandangan yang kedua. Yuhtamal aw waqa'at khutuwatin ghaira mutawaliyah inda tahawul ba'da waqa'at mufarraqah. Baik. Ada pula pandangan ketiga mengatakan sebenarnya mereka bergerak banyak kali tetapi tidak berturut-turut. Mazhab kita kan ada kata kalau kita gatal contoh, kita garu banyak kali batal, 3 kali berturut-turut batal. Jadi jangan berturut-turut. Garu 2 sekali berhenti. Garu 2 kali berhenti. Garu berhenti. Dia kena tidak berturut-turut, tak batal. Maka demikian dalam kes yang melibatkan kepada sahabat Nabi semasa mereka memalingkan arah kiblat mereka daripada Baitul Maqdis ke arah Baitullah Al-Haram. Gitu. Taib. Okey, antara pengajaran lain yang kita boleh ambil daripada hadis ni, Imam Syaukani kata wa minha jawazul ijtihad fi zamanin Nabi sallam fi amril qiblati li'anna al-ansara tahawwalu ila jihatil ka'bati bil ijtihad. Jadi dia kata, inilah menjadi dalil bahawasanya dalam urusan mencari kiblat pada zaman Nabi pun dah berlaku ijtihad. Pada zaman Nabi itu pun sudah berlaku ijtihad dan ini telah berlaku di kalangan sahabat-sahabat Nabi Ansar yang mana mereka berijtihad dekat mana arah kiblat yang menghadap arah Baitullah Al-Haram. Mereka menghadap arah Baitul Maqdis. Lepas tu orang beritahu, salah kiblat tu. Allah Ta'ala turun firman menghadap arah Baitullah Al-Haram. Mana dia orang tahu? Dia orang berijtihad. Ijtihad mereka kat belakang. Mereka terus berpaling ke arah belakang. Begitu. Itu kata Imam Syaukani. Taib. Wa minha jawazu ta'lim man laysa fi salati man huwa fiha. Dan begitu juga tak salah bagi orang yang tak semayang nak ajar kepada orang yang semayang. Bagi tahu pada orang yang semayang itu perbuatan itu salah. Kita ni tak semayang, kita tengok orang tu salah kiblat, dia tengah semayang, kita tegur dia. Salah kiblat, kita tegur. Itu tak salah, harus. Dalilnya kita dah baca 2-3 hadis tadi, gitu. Taib. Wa minha jawazu naskhi as-sabiq bi tariqil ilmi wal qat'i. Ini tak apalah. Ini lebih pada usul fiqh. Jadi kalau kita nak nasah hukum dalam Al-Quran menggunakan hadis ahad, boleh ke tak? Ni didebat oleh Imam Syaukani. Ini saya tak payah baca. Yang ni untuk orang belajar usul fiqh dia faham. Kalau tak belajar, cerita tak faham. Okey. Wa minha, ini semua cerita usul fiqh dah. Cukuplah. Babu hujjatin man ra'a fardal ba'id isabatal jihata lil ain. Okey, esok kita akan bincang berkenaan dengan masa kita nak sembahyang, kita berijtihad dekat mana arah kiblat. Kita tak tahu. Kita buat gagak sini kot. Contoh. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam bincang kita akan datang. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada pertanyaan, soalan.
Kalau kita nampak seorang salah kiblat ketika solat, apakah hukum kita menegur dengan meninggikan suara? Boleh. Kita tak semayang, kita tengok ada orang tu semayang, kiblat dia salah, kita pergi tegur dia, "Oi, salah kiblat tu." Boleh. Tadi kita dah baca hadis kan? Tengok balik hadis yang kita baca tadi. Hadis tu melibatkan kepada seseorang lelaki di kalangan Bani Salamah. Tadi kita dah sebut tadi. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Ahmad. Dalam hadis ni menjelaskan bahawasanya ketika sahabat Nabi semaya menghadap arah Baitul Maqdis, lepas tu malam tadi tu telah diwajibkan supaya kiblat tu berpaling ke arah Baitullah Al-Haram. Jadi sahabat Nabi daripada Bani Salamah, bila dia balik kat kampung dia, dia tengok orang kampung dia sembahyang subuh menghadap arah Baitullah Al-Haram. Dia tu tegur. Dalam hadis sebut fanada, dia angkat suara yang tinggi, melaung lah. Dia bilang, "Oi," macam itulah. "Oi, ala innal qiblata qad huwilat." Ayat dia. "Ala, ketahuilah sesungguhnya kiblat itu telah dipalingkan. Famalu, maka berpalinglah kamu ke arah Baitullah Al-Haram." Tu hadis dia lah begitu. Dia bukan satu hadis, dua hadis. Satu lagi hadis dari Imam Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Umar, satu lagi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau kita diamkan saja, kita berdosa tak? Kita kena tegur, kita tak boleh biar. Bila kita diam, bermaksud kita tidak melakukan nahi mungkar, berdosalah. Bila tidak melakukan nahi mungkar, hukumnya dikira sebagai berdosa. Wallahu a'lam. Membiarkan orang menaikkan solat dalam keadaan salah, itu dosa. Sebab salah menaikkan solat itu sendiri dah dosa. Jadi kalau kita biar, berdosa lah. Jadi kita tidak nahi mungkar. Jadi kita kena nahi mungkar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey, nasi tak ada lagi, cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.